Hentikan penyebaran berita palsu kerana tindakan anda boleh menyebabkan anda didakwa. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Azizan Al-Alam dan ini Pastikan Sahih edisi Rabu 22 Disember 2021. Selain di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di media sosial lain seperti di Instagram, Twitter, Facebook dan YouTube dengan carian mudah berita RTM. Kita mulakan hebahan pertama dengan berita viral. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menafikan maklumat cuaca berkenaan kepala ribut yang sedang tular di pelbagai platform media sosial serta aplikasi WhatsApp. Laporan palsu tersebut menyatakan bahawa Met Malaysia mengeluarkan amaran berterusan membabitkan 12 negeri termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Orang ramai diingatkan supaya mendapatkan maklumat sahih berkenaan ramalan dan amaran cuaca melalui laman web rasmi dan laman media sosial rasmi Met Malaysia atau melalui talian hotline 1322-1638 dan aplikasi My Cuaca. Baik, pelaporan berita berkenaan pengurusan banjir oleh NADMA mengelirukan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Dr. Abdul Latif Ahmad. Ini adalah laporan yang tidak bertanggungjawab dan tidak betul serta mengelirukan banyak pihak. Beliau menyangkal laporan kononnya NADMA hanya mengurus pampasan, bukan terlibat kerja kejadian bencana alam dalam penggulungan perbahasan bajet 2022 di Parlimen pada 15 November lalu. Ketika itu, seramai 25 ahli Parlimen telah berbahas memberi pandangan pertanyaan terhadap Jabatan Perdana Menteri, khususnya perkara bersangkut paut dengan portfolio NADMA. Pihak Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA sentiasa berada dalam keadaan kesiapsiagaan dalam menerima laporan bencana. Bantuan Pengurusan dan Pengoperasian Bencana, Ketua Pengarah NADMA dalam satu kenyataan menyatakan NADMA turut bersedia dalam penyelarasan fasa pemulihan awal bencana seperti pembersihan, anggaran kerosakan awal dan pembaikan kecil. Dalam kenyataan tersebut turut dinyatakan bahawa kerajaan pusat melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana JPBP yang diselaraskan NADMA sentiasa bekerjasama dengan JPBN dan JPBD dalam memastikan pengurusan bencana bagi memastikan kebajikan rakyat terpelihara. Dan selain itu, usaha-usaha pihak komuniti dan agensi di peringkat tempatan sebagai first responder adalah sangat dihargai, di mana usaha-usaha pihak GLC, NGO serta orang-orang perseorangan banyak membantu melancarkan pengurusan. Amaran hujan berterusan yang dikeluarkan pada 21 Disember lalu di 4 buah negeri kini ditamatkan. Ketua Pengarah Met Malaysia dalam satu kenyataan berkata, lekukan tropika di sekitar utara Semenanjung telah melemah dan dijangka akan lenyap sepenuhnya. Tambah beliau dalam kenyataan tersebut, keadaan cuaca di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Utara Perak dijangka akan bertambah baik. Selain itu, menurut kenyataan itu, orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat cuaca terkini boleh berbuat demikian dengan melayari laman web rasmi Jabatan melalui aplikasi mobil My Cuaca dan laman media sosial rasmi Jabatan. Ini adalah kemas kini mengenai laporan terkini situasi bencana di seluruh Malaysia setakat jam 4 pagi hari ini. Di Pahang menunjukkan jumlah tertinggi bagi mangsa terlibat iaitu seramai 32,819 orang. Manakala di Kelantan adalah seramai 2,500 orang. Bagi bilangan keseluruhan keluarga yang terkesan adalah seramai 12,655. Manakala bilangan keseluruhan pusat pemindahan adalah sebanyak 383 PP aktif. Baik, pastikan sahih berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Persediaan awal menghadapi banjir. Dapatkan maklumat tentang banjir di tempat anda melalui hebahan radio, televisyen, media sosial, agensi kerajaan yang berkenaan serta bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Periksa saluran air seperti longkang supaya tiada halangan. Pastikan lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Sediakan peralatan kecemasan dan bekalan makanan yang secukupnya.
Pastikan seluruh ahli keluarga anda sentiasa peka dengan perubahan persekitaran. Kerajaan juga tidak berkompromi dalam memastikan keselamatan awam terus menjadi keutamaan. Kementerian Pertahanan telah meningkatkan kawalan sempadan melalui 37 operasi Ops Benteng dalam tempoh 100 hari. Manakala Kementerian Dalam Negeri telah memperkukuh penguatkuasaan keselamatan terutamanya dalam menangani isu parti. Melalui program ini seramai 136,929 orang parti telah dihantar pulang. Pelaksanaan inisiatif ini untuk meningkatkan kawalan keselamatan, memperkukuh penguatkuasaan dan pengurusan warga asing serta menurunkan kadar jenayah, seterusnya memelihara kebajikan rakyat. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama Pastikan Sahih. Dan sehingga pukul 12 tengah hari semalam, terdapat penambahan sebanyak 86 kes positif COVID-19 telah dikenal pasti dalam kalangan penduduk terjejas banjir. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 267 kes. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham dalam satu kenyataan. Daripada 86 kes yang dilaporkan positif, sebanyak 75 kes telah dikesan melalui saringan kemasukan ke PPS. Manakala sebanyak 11 kes lagi adalah kes COVID-19 yang sedia ada dan sedang menjalani kuarantin sebelum kejadian banjir. Dan setakat ini tiada kejadian kes positif COVID-19 dilaporkan berlaku dalam kalangan mangsa banjir semasa berada di PPS. Baik, jumlah penduduk terjejas banjir di 7 negeri yang berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS semakin berkurang setakat pagi ini, iaitu 56,682 orang daripada 12,654 buah keluarga berbanding semalam 62,999 orang daripada 14,023 buah keluarga. Kemas kini portal bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA setakat 8 pagi menunjukkan 380 PPS masih aktif melibatkan 27 daerah terjejas. Ia melibatkan negeri Kelantan, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak dan Kuala Lumpur. Di Selangor seramai 20,286 orang daripada 3,123 keluarga telah dipindahkan ke 127 PPS di daerah Sepang, Sabak Bernam, Petaling, Kuala Selangor, Kuala Langat, Kelang, Hulu Langat dan Gombak. Paling ramai daerah Kelang iaitu 10,633 orang daripada 651 buah keluarga. Di Pahang pula 32,789 orang daripada 8,465 buah keluarga masih berlindung di 284 PPS yang dibuka di 10 daerah iaitu Bentong, Berat, Jerlantut, Kuala Lipis, Kuantan, Lipis, Maran, Pekang, Raub dan juga Temerloh.
sebanyak 66,043 penduduk terjejas banjir ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di 7 negeri setakat pukul 10 malam. Pahang dan Selangor masih mencatatkan jumlah penduduk terjejas banjir tertinggi iaitu 33,995 dan 28,343 orang. Di Pahang, 250 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka yang melibatkan 10 kawasan, manakala 144 PPS di Selangor melibatkan 10 kawasan. Disusuli Kelantan, sebanyak 2,617 penduduk ditempatkan di 15 PPS. Baik, kita akan teruskan dengan hebahan yang seterusnya. Jangan jadi pembuli. Buli bukan sahaja memberi kesan buruk kepada fizikal mangsa tetapi juga mental mereka. Mangsa buli berupaya menjerumus ke arah kesan dalaman yang lebih buruk seperti hilang keyakinan diri dan fokus terhadap kehidupan. Ikuti laporan khas dari Sahih Samsudin dengan tajuk Punca Membuli. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Sahih Samsudin, dalam laporan khas Pastikan Sahih. Minggu ini kita akan mengupas mengenai isu buli dan juga punca membuli. Kita harus akui bahawa kes buli sering berlaku di kalangan para pelajar di peringkat sekolah rendah, menengah maupun di peringkat universiti. Lebih merisaukan, kes buli sering dilaporkan setiap tahun. Pandang serius dalam perkara ini dan kita tidak mahu ianya berlaku lagi di pusat-pusat lain. Sebab kalau ianya berlaku akan menjadi masalah pada sekolah-sekolah yang berkenaan kan. Itu sebabnya tindakan tegas kita ambil di bawah tindakan jenayah. Jadi kita minta lah kalau adanya bunga-bunga lah yang berlaku begitu, capuk, lapor cepatlah pada pihak polis agar tindakan pencegahan dapat dibuat lah. Isu buli dalam kalangan remaja tidak pernah berkurang, bahkan semakin merisaukan banyak pihak. Biarpun pelbagai garis panduan, peringatan dan nasihat dihimpunkan menerusi media masa, penyelesaian gejala sosial ini masih samar-samar. Buli adalah penyalahgunaan kuasa oleh individu kuat terhadap yang lemah. Ia juga disebut sebagai satu bentuk penguasaan seseorang kepada orang lain. Lazimnya dalam buli, satu pihak akan merasa menang dan satu pihak lagi tertekan kerana tidak mampu mengelak atau mempertahankan diri. Mereka yang menjadi mangsa akan berasa seolah-olah terperangkap dengan suasana yang dicipta pembuli. Persoalannya, kenapa remaja dan kanak-kanak cenderung membuli? Inilah yang perlu menjadi fokus dalam mengawal sekaligus menyelesaikan isu buli. KPM akan terus menambah baik sistem pelaporan kes buli bagi memastikan pendekatan yang terbaik dapat dibangunkan. Pada masa ini, KPM sedang merangka sistem pelaporan yang akan membolehkan warga sekolah termasuk murid dan ibu bapa mereka membuat aduan terus kepada pihak kementerian dan maklumat yang diterima akan dilindungi. Para pelajar yang masih berada awal di peringkat sekolah menengah ini mudah terpengaruh dengan tindakan rakan sebayanya. Jika kawan-kawannya merupakan pembuli, pelajar tersebut juga akan terikut-ikut perbuatan kawannya supaya dapat diterima oleh ahli-ahli kumpulannya. Pengawasan yang longgar di sekolah juga menjadi puncanya kerana telah memberi peluang kepada pelajar yang ingin menjalankan pembulian mereka terhadap pelajar lain. Ada beberapa sebab kenapa kanak-kanak membuli. Ia boleh berlaku sama ada secara sedar atau tidak bahawa mereka sebenarnya sedang membuli orang lain. Buli tidak sengaja. Kebanyakan kes berlaku kerana terbiasa dengan keadaan seperti itu. Mungkin di rumah sendiri, ibu bapa membuli anak secara tidak sengaja. Ibu bapa mengarah anak melakukan itu dan ini, menyalahkan anak dalam pelbagai situasi sehingga membuatkan mereka berasa terperangkap. Dalam keluarga, ibu bapa mempunyai kuasa. Apabila kuasa disalahguna untuk mengambil kesempatan atau mendapatkan kelebihan, mereka secara tidak sengaja mengajar anak menjadi pembuli. Apabila anak ke sekolah dan melihat suasana serta peluang yang ada untuk mereka menggunakan orang yang lemah demi kepentingan diri, maka terjadilah buli secara tidak sengaja. Sengaja membuli, besar kemungkinan anak dalam keadaan kecewa atau tertekan di rumah.
Jadi untuk melepaskan tekanan dan menunjukkan kuasa, mereka mencari mangsa yang dilihat tidak mampu melawan semula. Inilah yang kerap mendorong buli secara sengaja. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menangani isu buli, tidak kira sama ada anak mereka mangsa ataupun pemangsa. Ingat, jauhi buli. Sama ada secara fizikal, lisan maupun secara buli cyber yang kini semakin berluasa di alam maya kita. Baik, terima kasih Sahih dengan laporan tersebut. Ayuh kita ambil iktibar dari kejadian yang lepas kerana kejadian atau perbuatan membuli tidak akan menguntungkan mana-mana pihak. Pastikan Sahih berehat lagi, kita akan kembali lagi selepas ini. Memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia. Kementerian Perpaduan Negara telah menubuhkan pusat mediasi komunikasi di 6 negeri, 300 pusat rukun tetangga dan 14 pusat aktiviti perpaduan dengan 100 mediator di seluruh negara bagi menguruskan isu berkaitan kaum dan agama di dalam komuniti. Optik minggu ini. Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso, melalui HRD Corp dan sebagainya telah melaksanakan pelbagai latihan kemahiran. Dan hari ini kita lihat way forward adalah dalam keadaan COVID dan keadaan kelambapan ekonomi. Penjawat sebenarnya pekerja perlu ada multi talent. Kena dia boleh sempat buat pelbagai kerja. Maka melalui Perkeso dan HRD Corp kita telah membekalkan latihan kemahiran untuk warga kerja. Ikuti diskusi mengenai Pelan Pemulihan Negara dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia, Ahad 9.30 pagi di TV1 dan saluran berita dan rtmclick.rtm.gov.my. Baik, kita bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan hebahan seterusnya. Saksikan bicara naratif dengan tajuk ancaman hujan lebat berterusan menyeluruh bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Muhammad Helmi Abdullah dan juga pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Kawalan Penyakit KKM Dr. Ahmad Riyad Mazali pada waktu malam ini jam 9 malam. Juga saksikan AFF Suzuki Cup 2020 separuh akhir pertama perlawanan antara Singapura lawan Indonesia jam 8 malam esok di TVOK dan Sukan TV RTM, juga di rtmclick.rtm.gov.my. Saksikan juga langsung dari Parlimen ke-14. Ikuti siaran langsung di TV1 dan juga di rtmclick.rtm.gov.my setiap Isnin hingga Khamis jam 10 pagi.
Baik, skuad sukarelawan pasca banjir KBS, khidmat bakti dan kudrat anda diperlukan. Bersama kita berganding bahu membantu kerja-kerja pasca banjir yang melanda negara. Ayuh impas kod QR yang tertera dan daftar sekarang. Siap sedia untuk digerakkan pada bila-bila masa. Kelab Rekreasi Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia IRIS telah melancarkan tabung bantuan kecemasan mangsa banjir Hulu Langat Selangor bagi meringankan beban yang ditanggung masa yang terjejas akibat bencana banjir terutama penduduk di kawasan Hulu Langat Selangor. Ahli kelab juga akan diturut serta turun padang untuk membantu mangsa membersihkan rumah dan kawasan yang terjejas. Baik, perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Sahih untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami setiap Isnin hingga Jumaat jam 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 1, 2, 3. Dengan itu, saya Aziz Zana Alam. Assalamualaikum.